Saya setuju sangat kerana kita dah ada sokongan daripada 149 orang. Itu pun dah lebih 2/3. Kita pun tak adalah pindaan yang memerlukan kita ni nak mendapatkan 2/3 sebenarnya. Nak pindah perlembagaan ke. So bagi saya kita dah cukup selesa. So janganlah kita mengambil langkah menerima lebih banyak lagi geng-geng yang nak melompat sokongan ni. Nak lompat parti tak boleh. Kerana kalau kita membiarkan benda ni berlaku, walaupun kita tak buat macam mana yang Muhyiddin buat, Mahathir buat, mengugut ahli-ahli parlimen, mengamalkan apa yang dipanggil sebagai scheme of things, dengan menawarkan projek, menawarkan jawatan, menawarkan itu ini seperti mana yang dibuat oleh Muhyiddin, yang dia sendiri cakap dalam mesyuarat bersatu. Jangan sampai kita dikatakan sama seperti Muhyiddin. Biarlah ada seorang manusia yang korup dalam Malaysia ni, jangan ditambah. Dan biarlah persepsi bahawa scheme of thing itu, persepsi itu dekat dengan Muhyiddin. Jangan sampai persepsi itu beralih seolah-olah mereka mengatakan bahawa PMX pun berbuat demikian. Itu sebab saya kata berhati-hati. Lebih-lebih lagi kita pun mengharapkan supaya peruntukan yang nak diberikan kepada ahli-ahli parlimen yang memberikan sokongan pada PMX ini, kalau boleh tak payah disalurkan pada mereka. Lebih baiklah disalurkan kepada penyalaras parlimen, melalui ICU, melalui jabatan-jabatan kerajaan negeri, macam-macam. Yang penting jangan sampai benda tu, duit itu digunakan untuk mengukuhkan kedudukan mereka supaya mereka lebih tegak untuk menentang kita dalam pilihan raya yang akan datang. Tak bagus. Saya rasa benda tu hanya hayalan yang dibuat oleh Hamzah Zainuddin and the gang. Sebab dia masih tengiang-ngiang, dia dulu kena ugut sampai dia lompat sama dengan Tasik Gelugur dulu. So dia teringat zaman dia. Cukup lah, tak payah tak masing-masing. Bagi saya setuju sangat dengan pandangan Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kita tak pelahap untuk menerima mereka-mereka ni. Ini ayat yang Saifuddin dulu satu ketika dahulu selalu pakai. Dari Riyadh saya berlepas ke Istanbul menemui sahabat saya Presiden Recep Tayyip Erdogan. 2 jam dengan dia bincang teliti apa langkah harus diambil, bagaimana sikap kita bersama, dan juga berdepan dengan Amerika Syarikat dan Eropah yang sama sekali tidak mempedulikan soal kemanusiaan. Bingung kita. Ya, mana dia demokrasi? Mana dia hak asasi? Mana dia kemanusiaan? Apa kemanusiaan itu bagi orang kulit putih dan hamba abdi bagi orang kulit hitam? I was telling them, where is the justice? Where is humanity? Where is democratic ideals and human rights that the West are talking about? We are not asking for anything extra. We want the Arabs, the Palestinians, the people of Gaza to be treated as human beings. Nothing more, nothing less. Stop the killing. Give them food. Give them medicine. Give the babies the right to live. Is that asking too much? Where is the humanity? Where is the United Nations? Where is the international voice to defend what is right? Dia macam ni lah. Kita ada 2 pilihan. Kalau nak naikkan ringgit ni senang je. Apa susah sangat? Kau naikkan OPR. Tapi siapa yang mampus? Yang mampus orang yang ada hutang dekat bank. Orang yang ada loan rumah. Dulu rumah aku bayar 2,000 lebih je. Masa pandemik berlaku, OPR turun tinggal 1.25 tu. Kita bayar 2,600 je. Hari ni dah 3,400. Kau nak suruh lawan dengan mereka? Boleh. Naikkan OPR 5.5. Berapa ramai orang mereka
Investor-investor luar ni semua akan letak duit kat Malaysia. Sekarang, we have a very stable government. Dia yakin dengan kita punya negara. Dia orang akan ready untuk letak duit, simpan kat negara kita. Sebab negara kita stable. Tak macam dulu. Satu penggal boleh ada 3 Perdana Menteri. Undi sekali dapat 3. Sekarang Alhamdulillah, dah ada 2/3 majoriti. Tapi siapa yang merana? Mampus kalau kita naikkan OPR ni. Hari ni, Malaysia ni beruntung. Contohnya sekarang ni, kalau kau pinjam duit dengan MARA umpamanya, interest 2%. Kau ambil duit MARA, kau simpan je duit dalam bank. Letak FD. Interest 4%. 2% kau untung. Tapi kalau kau nak supaya ringgit Malaysia ni lebih kukuh daripada US dollar, siapa yang dapat manfaat? Yang mendapat manfaat ialah orang yang ada urus niaga membeli produk-produk menggunakan US dollar. Tapi kerajaan kena buat pilihan. Nak rakyat merana berhadapan dengan OPR yang tinggi, interest bank yang tinggi, ataupun nak ringgit Malaysia kukuh. Ringgit Malaysia kukuh tak bererti ekonomi kukuh. Hari ini kita lihat banyak indeks prestasi ekonomi Malaysia perbandingan ringgit Malaysia dengan US dollar memang tak menentukan ukuran kedudukan ekonomi kita. Kadar inflasi kita, saya beri contoh terendah sekarang ni. Kalau banding dengan zaman bulan 8 Ismail Sabri tahun lepas, kita punya kadar inflasi begitu tinggi. Ogos, the worst. Tapi turun setiap bulan semenjak Datuk Seri Anwar ambil alih ni. Sekarang kita punya kadar inflasi 1.9%. OPR masih kekal. Unjuran ekonomi kita, kalau kita lihat, kita punya unjuran ekonomi kita pun dalam keadaan yang cukup baik, meningkat 4 hingga 5%. Malah kita punya defisit fiskal kita hanya 4.3% berbanding dengan sasaran awal kita lebih kurang dalam 5%. So benda ni, ini juga menunjukkan bahawa Malaysia ini dari segi prestasi ekonomi kita berada di landasan yang betul. Syed Imran bukan menyokong bosku. Syed Imran ialah budak Hamzah Zainuddin yang berlakon jadi penyokong bosku. Saya pun tak tahulah. Saya harap orang-orang yang dekat dengan Datuk Seri Najib ni perlu sedar kerana guna manusia macam ni lah rosak segala-galanya. Dengarlah nasihat Ashman tu. Don't waste your time, don't waste your money on people like this. Dengar nasihat anak anda bongsu Datuk Seri Najib. Itu lebih baik. Orang yang patut dengar nasihat ni, dia tahu siapa dia. Tak payah saya beritahu. Biar ini menjadi rahsia. Dan kemungkinan lah, jika beliau mahu masuk ke dalam kancah politik dan mungkin akan bekerjasama dengan Muhyiddin ke atau macam mana? Oh tidak. Saya begitu yakin bahawa dia akan bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar. Dia tidak akan bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin. Kalau dia bersama dengan Muhyiddin Yassin, saya akan tinggalkan dia. I will not waste my bloody time. Cukuplah kesilapan kita angkat Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri. That is one of the very bad and silly mistake made by our leaders. Janganlah ulang benda bodoh macam ni. Untuk menghantar tentera pengaman tak ada masalah. Contohnya macam misi bantuan kita. Banyak barang sampai dekat Rafah, pertama sekali kita kena pastikan barang-barang tu boleh dibawa masuk. Dan Mesir pun alhamdulillah memberi komitmen untuk escort barang-barang tersebut. Tetapi kalau perlu bantuan kita punya tentera untuk menjadi escort tambahan ataupun untuk kata orang tu memastikan bantuan kemanusiaan tu sampai ke destinasi yang dituju, maknanya tidak dibom sekat jalan dan sebagainya, maka tak ada masalah, kita boleh hantar. Cuma kena faham bahawa kita tak boleh sesuka hati hantar tentera kita. Kita mesti mendapat restu terutamanya daripada mereka yang berjiran dengan Palestin dan Israel. Macam Mesir, kalau dia bagi green light, kapal kita boleh landing, barulah kapal boleh landing. Kalau tidak, kita punya tentera ni nak terjun macam mana? Lalu ruang udara pun dah kena tembak. Ini orang kena faham. Bukan, pergilah hantar tentera. Cakap memang senang sebab dia tak faham. Tapi 33 bulan masa dia jadi kerajaan, tak ada pula kita dengar tentera Malaysia diterjunkan dengan parachut. Tak ada pula. Ada pula pesawat Israel yang lalu dekat ruang udara Malaysia. So cakap tu biarlah serupa bikin. Jangan bikin tak serupa cakap, cakap tak serupa bikin. Yang dia bikin, dia tak cakap. Yang dia cakap, dia tak bikin.